Selamat pagi semua. Mari kita belajar tentang bab 9, laju dan pecutan. Okey, yang pertama yang kita nak belajar adalah laju. Okey, sorry ya. Sini. Laju dan pecutan. So dalam bab 9 ni kita akan belajar dua. Satu adalah laju, satu adalah pecutan. So mula dengan pertama 9.1 kita belajar tentang laju dahulu. Okey. Laju sebagai suatu kadar. So maksudnya laju adalah satu perbandingan antara dua kuantiti yang berlainan iaitu antara jarak dengan masa. So cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori. Atau bas persiaran terdapat simbol had laju bagi setiap kenderaan tersebut. Apakah maksud simbol tersebut? Apakah akibat yang akan berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi arahan simbol tersebut? Yang semua ni adalah simbol di mana adalah had laju yang mereka perlu patuhi apabila mereka memandu lah. So apa yang kita nak belajar adalah apa itu laju yang mereka tuliskan kat sini, apakah yang dimaksudkan dengannya. Okay, so kita akan belajar formula ni. Formula untuk menentukan laju adalah jarak bagi dengan masa. Jarak kita ada banyak unit, anda boleh jadikan km, ada juga m, ada juga mm. Kita pulanglah cm ke apa saja yang ada untuk yang jarak lah. So selepas tu untuk yang kita punya masa kita jam, kita ada minit, kita ada saat, okey, dan seterusnya apa saja yang sesuai lah. Okey, jadi kita lihat contoh. Okey, ingat formula ni ya, laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. So jarak adalah 100 meter, so ini adalah jarak. Ini adalah masa. Maka kita guna formula laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Maka jarak adalah 100 m. Minit, 5 minit, masa minit. So anda simplify dapat 20 meter per minit ataupun you tuliskan 20 meter minit tolak 1 pun boleh. Okey, terpulang kepada anda mana satu yang anda nak tulis. Kalau you tak nak tuliskan yang simbol per ni, you boleh tulislah -1 di atas. Itu adalah satu indeks. Okey, boleh tulis seperti ni, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita lihat contoh 2. Khairul, Hafiz dan Bakro Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, so Khairul dia menamat dalam masa 10.18 saat. Bakro dia dalam masa 10.25 saat. So hitung laju larian kedua-duanya. So larian untuk Khairul, okay, Khairul adalah jarak per masa, jarak adalah 100 m, masa dia adalah 10.18. Maka anda tekan kalkulator, dapatlah 9.82, ini adalah meter per saat. Okay. Untuk Bakro pula jarak dia sama 100, masa dia 10.25. So dapat 9.76. So ini dua sudah dapat. Apa maksudnya? Maksudnya laju Bakro dia kurang daripada Khairul lah. Jadi Khairul lari dengan lebih cepat. Itulah maksudnya. Jadi itulah yang kita katakan bila kita nampak laju, dapat angka ini, maka kita akan tahu mana satu lebih cepat. Okay? So, kita sambung lagi. Contoh 5. Sekejap ya, sorry ya. Ini muka surat 171.
Sini. Okey, sekarang kita nak bincang tentang laju seragam dan laju tak seragam. Okey, kita lihat pergerakan untuk guli ni, dia sudah wakilkan dalam bentuk graf. Okey, bila dia plot graf, inilah graf dia. Untuk yang graf guli B, inilah graf dia. So, anda dapati ini terus naik. Tapi ini tak ada. Dia ada line sikit. Dia bukan satu garisan yang lurus naik. Okey, dia ada bengkok sikit kemudian naik lagi. Okey. So daripada dua graf ni kita dapati guli A ni dia bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maksudnya setiap 1 minit dia akan ubah 2 cm. Contohnya sini 1 cm. 1 saat. 1 saat dia gerak 2. Sini pun sama. Bila 1 saat dia gerak 2. Dia sudah jadi 4 kan. Jadi tolaklah dengan 2 dapat 2 juga. So maksudnya setiap saat dia gerak 2. Tapi guli B lain. Guli B dia berubah jarak yang berbeza. Dia terdapat perubahan jarak yang berbeza. Contohnya saat yang pertama dia bergerak dengan 2 cm. Tapi jarak saat yang kedua ni, okay, dari saat yang pertama ke saat kedua ni, selang masa adalah 1 minit. Tapi dia bergerak dengan 1 cm sahaja. Jadi dia sudah ubah jarak dia. Kalau yang seperti ni, maka kita katakan guli B ni dia bergerak dengan laju tak seragam. Manakala untuk guli A dia bergerak dengan laju seragam kerana setiap minit dia berubah dengan jarak yang sama. Okey? Kalau dia berubah dengan jarak yang sama, itu yang dipanggil sebagai laju seragam. So laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Laju yang tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tak sama dalam selang masa yang sama. Selang masa yang sama maksudnya setiap 1 minit. Tapi perubahan jarak yang tidak sama. Contohnya yang saat pertama 2 cm. Tapi saat yang kedua ni dia sudah ubah jadi 1 cm. Itulah maksudnya. Okay? So kita lihat contoh. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Okey, nak tahu dia laju seragam, kita kena cari dua-dua laju ni. So, laju yang pertama, 2 jam yang pertama, 170 bagi 2. You dapat 85 km per jam. Okey, selepas tu, bila anda cari kelajuan pada 4 jam berikutnya, 190 km per 4 jam, dia dapat 47.5 km per jam. So, dua-dua adalah berlainan. So, maksudnya kelajuan trailer tersebut adalah tidak seragam. Okay? Kalau dua-dua adalah sama, maka dia adalah seragam. Okay, kita lihat contoh lagi. Contoh 4. Encik Mahesh, dia memukul bola golf dari tiang P ke tiang X melalui tiang Q dan A. So, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Okey, nak tahu dia laju seragam tak? Okey, kita kena cari dari satu demi satu. PQ dulu. So, kelajuan bola dari PQ. So, 40 per 2 dapat 20. Okey. Kemudian QR. 70 bagi 3.5. 70 bagi 3.5 dapat 20 juga. Okey, sama. Okey, last sekali. Okey. Yang RS. So 60 bagi 3 dapat 20. Ketiga-tiga ini adalah sama. Maka kita boleh buat kesimpulan kelajuan bola golf itu adalah seragam. Itulah yang dimaksudkan. So kita lihat kita punya contoh. Bukan contoh, kita punya latihan. Kita ada latihan. Sekejap ya. Cuba cari latihan. Mana pula latihan cikgu ni? Okay, cikgu kecilkan ya supaya senang nak lihat.
Okey, jom cuba 9.1. Okey, soalan yang pertama. Padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. Okey, sini. So ingat ya, sekarang laju sama dengan jarak per masa. Okey? Di sini tadi juga lupa bagi anda lihat, dia ada satu singkatan, simbol dia untuk carikan. Kat sini. Ni. Anda boleh gunakan yang ini, segitiga ni. Sini J. Sini L, sini M. So bila anda tuliskan L sini, you akan tuliskan L sama dengan J per M, jarak per masa. Okay. Kalau you nak tuliskan J, so J ni you tuliskan J, maka dia adalah LM, L kali dengan M, laju kali dengan masa. Kalau you nak tuliskan M sini, dia adalah JL, so J over L, dia atas, dia bawah. Okay, so itulah caranya. Kalau you nak hafal dia, cara ni dia akan jadi lebih senang lah untuk anda hafal. Okay, jadi untuk soalan yang tadi cikgu tunjukkan ke sini, anda sebenarnya boleh guna apa yang saya terangkan tadi, segitiga ni. So sini adalah J, ini L, sini M. Okay. Dia sekarang anda cari masa. So you nakkan masa sini, masa ini. So M anda jadi J over L. So jarak per masa. So ini anda akan tuliskan M anda jadi J per L. Jarak anda adalah 150 km. Over, masa anda tak tahu kan. Okay, so laju dia L. L adalah 44.1 km per jam. Jadi anda cuma tekan kalkulator lah yang ini. So bila anda tekan, you akan dapatkan. Dapat apa? Dapatkan dia punya jawapan. So cuba tekan ya. 150 bahagi dengan 44.1. So anda dapat 3.401 jam. Okay, ataupun anda tulislah 3 point something, dia mesti akan tukarkan kepada 3 jam ini. So 3 jam, okay, 24 minit. Okay, anda boleh tambah dengan 0.401. Okay, ataupun kita tukarkan, sekejap ya. Pertama tulis dalam bentuk ni. Anda boleh tuliskan dia dalam bentuk 359.147 jam. So 3 tambah 59.147 jam. Okay, ini pun jam. So tukarkan 59.147. Okay, ini 7. Okay, darab dengan 60. Okay, you darab dengan 60. 59.147. You dapatlah 3 jam 24 minit. Dapat ini. So gariskan. Itulah cara dia. Okey? Anda boleh cuba buat untuk yang B, untuk yang kedua dan ketiga. Dan cuba gariskan. Langkah kerja ini mesti tulis di bawah ya. So bagi tempat kosong kat bawah supaya you kira dulu. Sebelum you teruskan untuk yang ini. Okey? So kita cuba lagi soalan 2. Berdasarkan gambar berikut, hitung jarak yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Hitung jarak. Jadi anda boleh gunakan apa? Segitiga ini juga. So J, sini L, sini M. So anda nakkan jarak kan? Kerana sini kata jarak kan? So J anda sama dengan L kali dengan M. So laju kali masa.
So laju sini, masa ini. So ini mesti pastikan dia mempunyai unit yang sama. Jam dengan jam. Okay. So J anda jarak sama dengan 80 km per jam darab dengan 1 per 2 jam. So anda kena tukar ya, 80 darab dengan 3 per 2. Okay. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Jawapan anda dalam apa? Dalam dalam km. Okay, so inilah cara bagaimana kita buat. So, nanti anda cuba buat ya. Cikgu dah buatkan satu contoh cara dia. Seterusnya, soalan 3. Atlet Paralimpik Malaysia, Muhammad Rizwan, Muhammad Fuzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter di Sukan Paralimpik 2016 di Rio, iaitu 12.07 saat. So, hitung laju dia. So, laju dia adalah jarak over masa. So, jarak dia adalah berapa? 100 m. Tuliskan m. Masa dia 12.07 saat. Jadi, anda kira lah, dapatlah m per s. Inilah jawapannya. Okey. Jarak dari Tanjung Malim ke Muar je lah ini. Sebuah bas bertolak dari Tanjung Malim. Oh, ini tak payah. Belum belajar. Anda buat sampai soalan 3 sahaja untuk hari ini. Jadi kita akan sambung lagi yang seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.